Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustazah doakan agar semuanya sihat dan duduk dekat rumah, jangan keluar dan jangan merayap kalau tak ada hal penting. Okay, jadi untuk sepanjang PKPB ini, cuti sekolah kan. Jadi untuk malam ni insyaAllah kita akan mula kaji huruf baru dengan makhraj yang baru. Kita akan belajar huruf baru malam ni. InsyaAllah kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, InsyaAllah untuk malam ini kita akan masuk huruf baru, huruf lidah juga tapi dia makhraj yang barulah kita akan masuk malam ini. Okay, kalau lihat dekat skrin ni saudara share kan, ada 3 huruf, okay, iaitu huruf apa ni? Ada 3 huruf kat depan ni. Okay, ini ialah, saya kotakkan. Yang pertama kita akan jumpa dengan huruf sa. Yang kedua ialah huruf, tukar kali lain, ini hijau, huruf zal. Yang ketiga, warna oranye, huruf dha. Ketiga-tiga huruf ini dia berkongsi makhraj yang sama. Makhraj yang sama iaitu saya tuliskan kat sini. Ini huruf hujung lidah juga. Hujung lidah bertemu, saya dapat simbol tambah, hujung gigi atas. Gigi atas. Panjang kan? Ni tak nampak warna hijau, so warna hitam lah. Hujung lidah bertemu hujung gigi atas. Jadi cuba tengok mulut Ustazah. Macam mana hujung lidah berjumpa hujung gigi atas. Hujung lidah kalau kita jelir ke hujung, dia berjumpa dengan hujung gigi atas. Apakah maksud hujung gigi atas? Ialah gigi atas ni yang belah tajam tu yang kita gigit kan? Gigi kacip tu. Dia berjumpa kat situ. Jadi secara automatiknya dia akan jadi, saya tukar colour. Bacakan, hujung lidah, hujung gigi atas dia akan automatik jelir lidah sedikit. Dia akan jelirkan lidah. Sebab kalau hujung lidah nak jumpa dengan hujung gigi atas, dia mesti akan terjelir sikit lah, barulah bersentuh hujung lidah dengan hujung gigi atas. Tersentuh. Okay. Jadi yang pertama hurufnya macam mana nak bunyikan. Okay, kita tengok ejaan ni ialah T-S-A-A pasal ada koma kat atas. Jadi macam mana nak sebut? Kita silentkan bunyi T. Dia macam kita jelirkan lidah kan. Dia taklah bunyi tersak. Dia bunyi sa. Sa. Okay, perhatikan mulut Ustazah. Jelirkan lidah. Jelir dulu, tahan parkingkan dia hujung lidah dengan hujung gigi atas, parkingkan dahulu. Kemudian baru kita ngangah. Sa. Sa. Jadi macam tu sebut dia. Huruf yang pertama ialah huruf sa. Okay, jadi macam mana nak eja huruf sa? Ini merupakan huruf tunggal. Kalau dia seorang-seorang tak ada kawan, macam inilah bentuk dia. Okay, macam mana nak ejakan huruf sa? Saya tuliskan kat sini. Okay, tarik dari atas ke bawah. Ke kanan. Kemudian tarikkan ke kiri. Naik balik ke atas. Ni dia punya badan. So ulang sekali lagi cara tulis dia. Dari atas ke bawah. Tarik ke kiri. Naik atas balik. Badan dia macam sampan, dia panjang sikit. Kemudian apa yang menyebabkan dia jadi huruf sa ialah dia ada 3 titik ke atas. 3 titik di atas sampan. Okay, ini ialah huruf sa. Jadi macam mana nak sebutkan? Kena jelirkan lidah. Sa. Sa. Ini adalah huruf sa. Sa. Okay. Huruf yang kedua pula ialah huruf zal. Zal. Okay, jadi macam mana nak tuliskan huruf zal? Dari atas diturun ke bawah, diturun ke kanan ke bawah tu diturun ke kanan. Okay, itu buat sengit macam ni. Kemudian kita tarik bawah dia. Pergi ke kiri. Dan ada 1 titik di atas. Sekali lagi saya tulis. Condong ke bawah ke kanan.
Kemudian dia pergi ke kiri, tarik, ada satu titik dekat atas. Jadilah huruf zal. Juga kalau nak sebut kena jelirkan lidah. Zal. Zal. Yang pertama tadi huruf sa, yang kedua huruf zal. Okay. Yang ketiga, kita tengok bentuk dia macam kawan dia huruf to, tapi dia lain. Kalau kita tengok ejaan dia, saya highlight kan ejaannya Z-H-O-O. Jadi kalau ada O ni kena muncungkan mulut. O ni maksudnya kena muncungkan mulut. Macam muka orang di tengah, muncungkan mulut. Kena muncung. Jadi kamu bentuk O kat mulut kita. Zo. Zo. Tengok mulut Ustazah. Ustazah jelirkan lidah juga waktu nak sebut huruf. Zo. Zo. Ini adalah nama dia. Okay, cara nak tulis, yang ni Ustazah guna warna merah. Kita buatkan dulu badan dia. Macam nak buat badan dia ataupun kalau kita tengok macam bentuk perut kan. Tarik ke kiri, kemudian dia pergi kanan, membujur. Tarik ke bawah. Okay. Tu dia punya badan, dia punya perut. Kemudian kita buat kaki dia. Dari atas turun ke bawah. Dan dia letak lalat satu dekat atas perut dia. Sekali lagi saya tuliskan. Kita buat dulu dia punya perut membujur macam ni. Dia ekor sikit. Kemudian kita tarik kaki dia dari atas ke bawah. Dan ada satu titik dia kat tengah, kat atas perut dia, tengah. Okay, ini adalah huruf zo. Zo. Okay, jom sama-sama sebut sekali lagi. Yang pertama ialah huruf sa. Jelirkan lidah. Sa. Sa. Okay, yang kedua juga kena jelirkan lidah. Yang kedua ialah huruf zal. Zal. Dan yang ketiga ialah huruf zo. Zo. Sebut bersama-sama Ustazah. Yang pertama ialah huruf sa. 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 Yang kedua ialah huruf zal. 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 Dan yang ketiga ialah huruf zo. 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 Okey. Jadi sekarang ni kita akan masuk sistem baris bagi ketiga-tiga huruf ini. Saya padamkan dahulu yang di bawah. Padam dulu. Ya. Padam terus kan. Okey, sekali lagi sebabkan kotak dahulu. Okay, huruf Z tadi. Yang kedua ialah huruf, kita tukar colour pula. Yang kedua ialah huruf zal. Dan yang ketiga ialah huruf, kita ambil warna hijau, huruf sa. Sa, zal, za. Okay, jadi untuk tiga-tiga huruf ni, yang pertama Ustazah akan pergi sistem baris terlebih dahulu. Baris bagi bunyi yang pendek. Ustazah akan tulis. Yang pertama huruf sa. 1, 2, 3 titiknya. Yang kedua ialah huruf zal. 1 titik di atas. Dan yang ketiga ialah huruf za. Huruf za. Ada 1 titik dekat atas. Jadi kita pergi satu-satu. Yang pertama Ustazah akan bariskan baris nganga. Kalau kita kata baris di atas. Nganga ni kedudukannya di atas. Sa, baris nganga. Bunyinya kita nganga sahaja. Sa. 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 Jadi first nak sebut tu kena jelirkan lidah. Mula-mula nak sebut kena jelirkan lidah. Sa. Sa. Okay. Yang kedua ialah huruf zal. Zal nganga bunyi za. Za. Jelirkan lidah. Jangan malu-malu nak jelirkan lidah. Keluarkan lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Za. Za. Dan yang ketiga ialah huruf za. Kalau kita nganga, kita nak highlight kan, dia ada huruf O tadi kan, kena muncul. Jadi dia menghasilkan bunyi za. Za. Jangan bunyi za. Dia adalah huruf tebal, jadi munculkan. Za. Za. Jadi bunyi dia sa, za, za. Sa, za, za. Ini adalah baris atas. Okay, kalau Ustazah tuliskan untuk huruf ini, tiga-tiga huruf ini dia bersambung. Macam mana pula bentuk dia? Kalau bersambung, bentuk dia akan berubah sedikit lah. Jadi Ustazah gabungkan. Kita tambah
sa tambah za tambah vo. Okey, jawapan dia kat bawah ni, dia akan berubah bentuk sedikit. Berubah yang macam mana? Kita ambil warna hijau. Huruf sa kalau dia gabung, dia jumpa kawan dia akan jadi pendek sikit. Pendek sikit. Ada setengah je. Still ada 3 titik juga. Dia masih ada 3 titik. Kemudian kita sambung dengan huruf zal. Okay. Huruf zal ni dia tak boleh gabung dengan kawan dia kat sebelah. Dia tak suka sangat kawan. Jadi dia tak boleh nak kawan banyak-banyak. Dia kawan dengan belah kanan je, belah kiri dia tak nak kawan. Jadi dia tak boleh bergabung dengan sebelah ini. Kita jarakkan, kita tulis vo. Okey. Ni adalah bentuk dia kalau dia bergabung. Ni bentuk kalau dia bergabung lah. Tunjuk warna merah. Dia berbeza kalau dia sorang-sorang lain, kalau dia bergabung lain. Nampak kalau sorang-sorang dia sorang-sorang panjang kan? Yang ni dia pendek. Sa, za, vo. Jadi berubah kalau dia bersambung. Kalau dia jumpa kawan dia, bentuk dia berubah sedikit. Okey. Seterusnya, Ustazah padamkan balik yang tadi. Kita nak ubah baris. Tadi kita dah baris atas kan? Baris nganga. Sekarang Ustazah nak pergi baris senyum pula. Baris senyum ni kena buat apa? Untuk baris senyum, kita kena rendahkan bibir. Senyum, macam tak biasa senyum kan? Kita rendahkan bibir ke bawah. Dia jadi senyum. Okay, jadi yang pertama, saya tuliskan baris senyum. Sa, senyum dia akan bunyi si. Wajib juga jalirkan lidah tapi kita rendahkan bibir. Si. Okay, yang kedua, zal senyum. Rendahkan bibir juga. Zi. Yang ketiga, huruf vo senyum dia akan menghasilkan bunyi zi. Okay, untuk huruf vo, dia ni special sikit. Kerana dia huruf tebal. Okay, yang pertama, untuk beginners kan, orang yang mula-mula nak sebut huruf vo ni, kalau rasa susah, kaedah dia mula-mula muncung sikit. Muncung, sini kan. Kemudian kita senyum. Muncung ke senyum dan kita keluarkan bunyi apabila kita senyum. Okay, cuba tengok mula-mula Ustazah muncung sikit, Ustazah jelirkan lidah. Jangan keluarkan bunyi lagi. Bila masa nak keluarkan bunyi, waktu senyum. Waktu kita senyum tadi. Cuba tengok Yang pertama muncung dan jelirkan lidah. Zi. Waktu senyum tu baru kita lepaskan angin, keluarkan bunyi. Jadi dia menghasilkan bunyi zi. Nampak tak? Kalau lah lepaskan awal-awal bunyi, nanti dia jadi vui. Tak nak bunyi yang tu. Itu adalah bunyi yang salah. Jadi kita senyum tu baru lepaskan. Jadi sekali lagi ikut Ustazah. Vo senyum bunyi zi. Kita dah muncung sikit je, jangan muncung banyak sangat. Sikit je, lepas tu waktu senyum tu baru kita lepaskan bunyi. Okay, dan wajib jelirkan lidah. Jelirkan lidah tu sikit je. Dia asalkan yang penting dia sentuhkan hujung lidah dengan hujung gigi atas. Zi. Nampak tak? Dua huruf tu kita sebut nipis saja. Nipis, ringan. Huruf yang ketiga, huruf vo tu baru dia tebal. Dan tekan sedikitlah. Zi. Kerana huruf tu ialah huruf yang tebal. Okay, seterusnya silahkan pergi baris muncung pula. Okay, baris muncung. Sa. Muncung. Sekejap saya tukar. Sa muncung. Kita muncungkan mulut. Dia akan menghasilkan bunyi su. Bunyinya nipis sahaja. Su. Dan wajib jelirkan lidah. Su. Okay, kemudian zal muncung bunyi zu. Jelirkan lidah juga. Zu. Dan yang ketiga huruf vo muncung bunyi zu. Nampak tak? Dia ada beza bunyi huruf yang nipis dengan huruf yang tebal. Okay, jadi Ustazah ulang semula. Huruf yang pertama huruf sa, Ustazah raih ni huruf sa.
bunyi nipis sahaja, jelirkan lidah. Su, su. Okay. Huruf yang kedua juga huruf yang nipis, jelirkan lidah juga. Huruf zal, bunyi dia zu, zu. Yang penting kena jelirkan lidah. Keluarkan lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Zu, zu. Dan yang ketiga, ini adalah huruf yang tebal. Tebalnya kerana apa? Dia ada kembung sikit kat pipi lah. Tebal angin. Jadi untuk za muncung, kita muncungkan sahaja dan tebalkan sedikit angin kat pipi. Waktu kita nak sebut, dia ada rasa getaran. Zu, zu. Dia macam kita nak sebut zoo. Kalau kita pergi zoo negara ke, zoo mana-mana. Kalau zoo tu kita sebut biasa sahaja kan, zoo, zoo. Hari ni nak pergi zoo lah, nak tengok panda. Okay, tapi kalau kita gunakan huruf za, dia jadi tebal sikit. Zoo. Hari ni nak pergi zoo. Nampak tak? Dia lain sikit. Dia tebal dan kita menekan sedikit. Okay, dan rasa ada getaran. Zoo. Zoo. Okay. Sekali lagi Ustazah ulang dari awal. Su, zu, zu. Su, zu, zu. Dia ada beza. Huruf nipis dengan huruf tebal. Okay, seterusnya Ustazah akan pergi baris tanwin. Okay, ingat lagi tak tanwin tu apa? Tanwin, saya tulis kat bawah Tanwin ialah baris selari. Maksudnya bukan baris kembar, kembar. Dia ada dua. Okay, dan untuk bunyi tanwin ni, dia ada seolah-olah bunyi tambahan huruf N. Okay, tanwin ni maksudnya baris kembar, dia ada twin. Tanwin dengan twin, sama kan, kembar kan. Jadi dia ada dua kali baris. Okay. Yang pertama huruf sa, saya tuliskan barisnya. Sa tanwin nganga. Nampak tak? Dia ada dua, dia ada kembar. Baris dia ada dua. Okay. Untuk bunyi sa ni kita tambahkan bunyi N dekat hujung. Jadi tadi bunyi dia sa. Saya je balik. Sa. Tambahkan N dekat hujung. Bunyi ni jadi san. San. Pendek saja. San. Okay. Yang kedua huruf zal. Saya letak tanwin dua juga dekat atas. Okay. Dia menghasilkan bunyi zan. Zan. San. Zan. Yang ketiga huruf za. Tak baris atas dua. Menghasilkan bunyi zon. Zon. Jadi Ustazah ulang sekali lagi untuk baris tanwin. Yang pertama bunyinya san. Yang kedua bunyi zan. Yang kedua bunyi zan. Okay, sekejap padam balik. Yang kedua bunyi zan. Yang pertama tadi bunyi san. San, zan. Dan juga yang ketiga bunyi zon. Zon. San, zan, zon. Okay, boleh? Seterusnya kita tengok pula baris tanwin yang berikutnya. Tadi baris tanwin ke atas kan? Saya panggil baris tanwin nganga. Sekarang ni kita nak jumpa dengan tanwin senyum. Tanwin senyum, dia ada dua kali juga. Cumanya dia kedudukan dia dekat bawah. Kita rendahkan bibir ketika nak sebut. Saat tanwin senyum bunyi sin. Sin. Yang pentingnya kena jelirkan lidah. Jangan tergigit lidah pula, dia jelir sahaja. Okay, dan yang kedua huruf zal. Zal tanwin senyum bunyi zin. Zin. Sin. Zin. Dan yang ketiga huruf za. Za tanwin senyum. Hati-hati kerana ini adalah huruf yang tebal. Huruf za ni, saya ulang semula, huruf tebal. Jadi kena bunyikan tebal. Tekan sikit dekat hujung gigi atas tu. Zin. Okay. Zin. Okay, macam mana nak bunyikan za ni, kena tekan sedikit lah dekat hujung gigi atas tu. Tolak je hujung lidah tadi, kat hujung gigi atas, tekan sikit. Zin. Zin. Jadi dia akan bunyi tebal. Zin. Saya ulang semula. Huruf ini, kita ambil warna hijau. Yang pertama bunyinya sin. Yang kedua bunyi zin. Yang ketiga bunyi zin. Zin. Nampak tak? Dia beza, dia tebal sikit untuk huruf za. Seterusnya,
Ustazah pergi baris tanwin berikutnya. Tadi kita dah selesai baris tanwin nganga, tanwin senyum dan lagi satu kita panggil tanwin muncung. Ataupun kita cakap tanwin hadapan lah. Okay. Kita akan tulis nombor 69. 69. Cantik pula. Ni 69 Ustazah. Ataupun kalau tengok dalam Al-Quran dia ada dua bentuk. Okay, so tulis kat sini tanwin muncung yang pertama bentuknya membentuk 69. Atau slash. Kalau dalam Al-Quran dia bentuk macam ni. Kita cari. Macam tu. Macam tak cantik Ustazah tulis kan. Dia macam tu lah. Dia bukanlah 69 sangat, dia sikit je tanwinnya. Kerana khotnya berlainan kan kalau tulis dalam guna komputer. Jadi 69 yang macam ni. Okay, sama je dua-dua ni tanwin 69. Okay, jadi yang pertama sa tanwin muncung bunyi sun. Sun. Okay, yang kedua zal tanwin muncung 69 bunyi zun. Wajib jelirkan lidah. Jangan malu-malu nak jelirkan lidah, keluarkan sahaja lidah. Zun. Zun. Dan yang ketiga dha tanwin muncung bunyi zun. Bunyi dia tebal sikit. Yang tadi zun, kalau huruf dha dia jadi zun. Zun. Jadi Ustazah ulang semula. Kita ambil warna oranye. Okey. Yang pertama dia bunyi sun. Sun. Tengok video Ustazah jelirkan lidah. Sun. Yang kedua bunyi zun, zun. Dan yang ketiga bunyi zun, zun, zun. Okey. Jadi tadi kita dah selesai baris nganga, senyum muncung dan juga baris tanwin. Tanwin nganga, tanwin senyum dan tanwin muncung. Jadi insyaAllah untuk malam ini kita praktis ni dahulu. Jadi balik ni ataupun lepas ni boleh ulang kaji semula macam mana nak sebutkan tadi ketiga-tiga huruf ni. Dia Ustazah nak ulang semula makhrajnya. Saya tulis makhraj tu apa? Makhraj tu tempat keluar huruf. Macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut huruf ni? Okay, saya tulis semula. Saya ambil warna biru. Okay. Hujung lidah. Yang kita jelir lidah selalu kalau kita gaduh dengan orang kan kita jelir lidah kan. Yang hujung lidah tu. Pastikan hujung lidah berjumpa. Jumpa tu bertemu. Dijumpa siapa? Dijumpa dengan hujung gigi atas. Saya tarik Pastikan hujung lidah jumpa hujung gigi atas. Jadi nak buat apa? Kena jelirkan lidah sedikit. Ni jelir lidah. Sekali lagi, ini adalah cara macam mana kita nak sebut tiga-tiga huruf ni. Hujung lidah jumpa hujung gigi atas. Maksudnya kita jelir lah. Kalau nak jumpa dengan hujung gigi atas, kena jelirkan lidah. Sa, zal, za. Sa, zal, za. Okay. Boleh? Okay. Untuk ketiga-tiga huruf ini, kita praktis bacaan sa, zal, za. Baris atas, bawah dengan depan, muncung. Dan juga baris tanwin tadi. Sa, za, za. Si, zi, zi. Su, zu, zu. Kemudian baris tanwin. San, zan, zon. Sin, zin, zin. Dan juga sun, zun, zun. Okay, insyaAllah. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Okay, kita kongsi sikit-sikit dahulu. InsyaAllah nanti Ustazah akan update pula kelas yang berikutnya. Kita akan jumpa dengan cara bacaan yang lain lah. Kita akan sambung bacaan lin dan juga bacaan lin dan juga bacaan panjang dua harakat. Okey, ada lagi bacaan sukun, bacaan sabdu. Nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah boleh praktiskan ini dulu. Okey, itu sahaja. Jadi Ustazah nak pesan, jangan keluar rumah. Duduk rumah elok. InsyaAllah kita ulang kaji. Jadi setakat itu sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin.